Dan di sana ada ajaran Islam yang berkait dengan ekonomi, yang memberi milik kepada seseorang dan meletakkan tanggungjawab terhadap masyarakat dengan wajib zakat, wajib nafkah, sunat bersedekah dan lain-lain lagi yang ada dalam hukum Islam. Yang berbeza dengan teori-teori ekonomi barat, teori ciptaan manusia, di mana golongan ahli kitab yang bernama Karl Marx melahirkan ajaran komunis, yang bernama Adam Smith melahirkan ajaran kapitalis. Ini adalah ahli kitab yang diberi amaran oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Mereka akan menyesatkan kamu dan memurtadkan kamu. Memurtadkan kamu, boleh jadi murtad. Mungkin hukum murtad ni secara individu hendaklah kita cermat. Secara umum begitu. Secara umumnya, bila seorang itu menolak syariat Allah, maka jadi kufur, jadi murtad. Secara individu, tiap-tiap orang, ini kita kena cermat. Kerana ada orang yang dia buat kerana jahil dia. Orang yang buat kerana jahil tidak jadi murtad. Individu lain, umum lain, ini kita kena faham dalam perkara ini. Ini dijelaskan oleh ulama di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab fiqh dalam bab riddah. Dijelaskan oleh ulama di dalam kitab-kitab akidah. Dan dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Dan di sana ada pula ulama yang mempermain-mainkan. Yang mengatakan bahawa ayat-ayat itu terkena pada Yahudi, tak ada kena-kena dengan kita. Ini adalah golongan ahli kitab di dalam orang Islam pula. Yang merupakan al-maghdubi alaihim. Ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Aktibar pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sekiranya sebab itu dibuat oleh orang Islam, maka orang Islam menerima akibat yang sama dengan golongan ahli kitab. Itu maknanya. Ini dihuraikan oleh ulama-ulama tafsir di dalam kitab mereka. Inilah gejala murtad yang berlaku di dalam masyarakat Islam. Pemerintah sudah menyeleweng daripada Islam. Adapun orang-orangnya, ini kita kena cermat orang-orang. Ada yang jahil, ada yang macam-macam. Kita kena cermat. Dalam suasana ini, kita berada dalam keadaan zaman yang gelap gelita. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Badiru bil a'mal. Qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal. Sebelum datang kepada kamu bencana agama laksana malam yang gelap gelita. Sehingga kamu tak boleh nak beza mana betul mana salah. Seseorang itu di waktu pagi beriman, di waktu petang kufur. Di waktu petang kufur, di waktu petang beriman, di waktu pagi kufur balik. Kerana menjual agama dengan harga yang murah. Di antaranya ialah yang diberi amaran oleh Allah di dalam ayat yang kita baca ini. Jangan kamu taat akan golongan ahli kitab. Kalau kamu taat, mereka menjadikan kamu murtad. Keluar daripada agama Islam. Wal'iyadha billah. Na'udzubillahi min dhalik. Keluar dengan cara sedikit demi sedikit. Ataupun terus. Setelah beriman, kamu menjadi orang-orang yang kufur, yang engkar. Ada pula yang kata ini kufur nikmat. Kufur nikmat dalam Quran sekiranya ada perkataan kufur bersama dengan nikmat, baru jadi kufur nikmat. Kalau kufur disebut dengan sendirinya dalam perkara iman, maka ini kufur akidah. Yang kita kena faham. Masalahnya ada ahli-ahli agama yang cuba memutablik pula. Ini menjadi satu hal pula. Menyebabkan orang Islam jadi hakis. Jadi lumpuh. Jadi lemah. Dipermainkan oleh musuh-musuh Islam dengan mudah. Dan kita memerlukan kerja kuat untuk menyelamatkan iman kita sendiri. Di zaman yang penuh dengan bencana ini. Allah Ta'ala menyebut. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Wa fiikum rasuluh.
Dan bagaimana kamu jadi kafir. Padahal dibaca kepada kamu akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran masih ada di hadapan kamu. Dan di kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi hadisnya masih ada. Hadisnya dihimpun di dalam kitab-kitab. Ulama-ulama pula menapis hadis-hadis ni, ada hadis sahih, hadis-hadis hasan, hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Dibukukan oleh ulama. Dan ada pula syarah-syarah hadis. Ayat-ayat Quran pula ada kitab-kitab tafsir. Beratus kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama. Yang dibukukan. Bagaimana kamu boleh jadi kufur padahal dibaca kepada kamu akan ayat-ayat Allah. Dan ada kepada kamu Rasulullah SAW, dan sekarang ni ada hadis Nabi SAW. Yang menyelamatkan kita ialah ayat Allah dan Rasulullah SAW. Satunya Allah menyatakan, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah. Berpegang kepada Allah di sini berpegang kepada agama Allah. Agama Allah itu sumbernya Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ini sumber kepada agama Allah. Sumber hukum dia. Sumber asas ialah Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, daripada sumbernya iaitulah Quran, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk ke jalan yang betul. Itulah as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah beri nikmat ke atas mereka. Iaitulah mereka yang berpegang kepada agama Allah. Yang berakhir dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung di dalam Quran dan terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.